Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh mula ya? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tamanya dipanjatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua disihatkan oleh Allah taala, dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan rahmat, keampunan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti insya-Allah. Jadi kepada saudara-saudara kita, alhamdulillah tahniah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam ini dan kita sekarang ni dah 100 orang yang mengikuti kita seperti biasanya. Jadi sebelum itu saya ingin bertanya, adakah suara saya dapat didengari di kawasan tuan-tuan? Kuantan clear Ustaz. Alhamdulillah. Idaman Bayu ya, Idaman Bayu, Kuantan, Balok. Idaman Bayu Ustaz, Idaman Bayu. Balok ya. Ya, Balok. Kampung Senelempong. Di Pekan, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempat-tempat lain? Melaka okey Ustaz, Melaka okey. Melaka, okey. Kemudian Kedah, clear. Di tempat-tempat lain? Di tempat-tempat lain yang mengikuti siaran kita, semoga di tempat saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah clear. Moga-moga dapat didengari dengan baik suara saya insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita menyambung Selangor clear. Kita menyambung pengajian kita siri yang ke-14. Siri yang ke-14 artinya kita telah mengaji ataupun belajar sebanyak 14 kali kita secara online. Saya doakan kepada saudara-saudari yang menyertai pengajian kitab Miftahul Murid, semoga Allah Ta'ala mengurniakan faham yang baik. Sebabnya ilmu ini ada ilmu yang ketika kita hidup, ilmu yang ketika kita nak mati, ilmu ketika kita nazar, ilmu ketika di alam barzah, dan ilmu ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, iaitu kekuatan ataupun pegangan ataupun
iktikad kita. Kitab ni tak bawa ke dalam kubur, tetapi iktikad, kepercayaan, keyakinan kita sepanjang hidup dan dekat nak mati sehingga kita dibangkitkan di padang mahsyar, iaitu ilmu yang berkait dengan kita nak kenal Allah. Apa artinya hidup kita 30 tahun, 40 tahun, 80 tahun, 70 tahun, sedangkan kita menyebut sahaja Allah tetapi kita tak kenal Allah. Iaitu kita sepatutnya kenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil yang tak layak bagi Allah nak menafikan, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegangan ataupun i'tiqad kita di dada kita disebut sebagai iman. Aqaidul iman, ikatan keimanan. Ikatan keimanan kepada diri kita, jiwa raga kita, zahir dan batin. InsyaAllah kita tidak tergelincir ketika kita hidup ini, tidak tergelincir ketika kita mabuk ataupun halangan-halangan dekat nak terpisahnya nyawa ataupun roh dengan jasad kita. Begitu juga kita tidak tergelincir ketika ditanya oleh mungkar dan nakir, oleh malaikat Roman, dan ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, insya-Allah yakin percayalah kepada Tuhan kita yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu, seperti biasa, kita ingin berhasrat untuk menguji ilmu tuan-tuan puan-puan selama 14 siri ini. Ada sedikit sebanyak sepatah selidah yang mungkin tuan-tuan ingat dan faham betul-betul. Faham betul-betul. Nombor 1, soalannya, apakah ruang lingkup kita mengaji ataupun belajar ilmu tauhid ini? Ruang lingkup ataupun pembahasannya. 3 patah perkataan saja. Ilahiyat, as-samaiyat, nubuwat. Ya, tepat sekali. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Itulah ruang lingkup di dalam pembahasan berkenaan dengan ilmu akidah. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau ilmu fiqh, siapa boleh jawab ilmu fiqh, ruang lingkup dia apa? Boleh. Ilmu fiqh. Ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Ya, tepat sekali. Ruang lingkup ilmu fiqh, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Itu pembahasan ilmu fiqh, ilmu syariah ataupun ilmu undang-undang. Ilmu undang-undang syariat Islam. Soalan yang ketiganya, soalan yang keduanya, apakah ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat? Basic dia, asas. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Apa pecahan dia pula? Ilahiyat ada 3, an-nubuwat ada 3, as-sam'iyat. As-sam'iyat terbanyak. 7, 8. Dapat 1, 2, 3 pecahan dah. Siapa boleh jawab? Ilahiyat tu apa ruang lingkup dia? Pecahan dia. Kita dah belajar semua dah. Sebagai untuk menguji ilmu atau adakah ingat ataupun tak ingat. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat. Ilahiyat tu apa? An-nubuwat tu apa? As-sam'iyat tu apa? Ilahiyat Siapa boleh jawab? Ilahiyat ketuhanan, nubuwat Betul, ketuhanan bukan. perkara-perkara gaib. Itu telah dijawab. Itu telah dijawab. Di dalam ilahiyat an-nubuwat tu, as-sam'iyat apa dia? 3 tu dah jawab dah tadi. Pembahasan pula ilahiyat tu. Siapa boleh jawab?
rububiyah, asma wa sifat, ilahiyat. Kurang tepat. Sifat wajib Di dalam bagi Allah. ilahiyat, an-nubuwat, asam. Ya? Sifat wajib bagi Allah. Tak mustahil. Tak harus. Bagi Allah. Ilahiyat. Ya. Ilahiyat. Lepas tu an-nubuwat. Sifat wajib bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Ya. Rasul. Sifat harus bagi Rasul. Ya. Ya. Lepas tu as-sam'iyat. Contohnya. Syurga, neraka, kolam, luh, mizan. Mahfud. Cukup. Itu dia. Itu. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyat tu, ilahiyat sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. An-nubuwat tu sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat harus bagi Rasul. Lepas itu as-sam'iyat tu makna perkara-perkara yang wajib kita imani, yang wajib kita beriman, syurga, neraka, mahsyar, apa nama, kolam, al-haud, mizan, as-sirat, perkara-perkara yang disebut perkara ghaib. Itulah asas kita menguji ilmu di dalam pembahasan ilmu tauhid yang kita katakan ataupun yang kita soalkan, dan apa yang dijawab oleh saudara-saudari itu, maka saudara-saudari yang tak menjawab tu ambil ingatan. Jangan lupa dah ambil ingatan berkenaan dengan perkara-perkara yang dibahaskan di dalam pengajian ataupun subjek usuluddin ataupun subjek ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi hadirat yang dimuliakan, kita baca muka surat 3 kitab Miftahul Murid. Kitab Miftahul Murid di bawah sekali kitab Jawi ni. Kitab Rumi muka surat berapa? Kitab Rumi muka surat 5. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan basar. Dan tu saya sebutkan sebelum ini. Dan tu maknanya huruf ataf. Dia sambungan. Wujud. Wujud tu tak ada dan. Dan qidam, dan baqa, dan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah, dan qudrah, dan iradah, dan ilmu, dan hayah, dan sama' yang pengajian kita yang lepas, dan basar. Dan itu maknanya huruf ataf, kesinambungan pembahasan yang musannif ataupun pengarang nak sebut, dia ada rangkaian dia. Dan basar artinya arti basar melihat. Basar ini melihat. Sifat Allah Ta'ala itu melihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata. Kita melihat dengan mata. Allah Ta'ala tidak dengan mata. Jika Allah Ta'ala melihat dengan mata, nescaya lemah Allah itu seperti sifat manusia, dan tiada sebab. Melihat itu tiada sebab. Sebab cahaya, sebab itu, sebab ini, sebab matahari, sebab bulan, tidak ada bersebab. Kita ni bersebab. Kita dapat melihat di dalam cerah, di dalam gelap, mesti pakai lampu spotlight contohnya. Allah Ta'ala tidak bersebab seperti kita. Dan pelita, dan lampu apa gitu gini. Dan lainnya, mana bersifat baru, lain daripada dia sebut daripada sebab cahaya matahari, pelita apa gitu gini. Lawannya buta. Lawannya buta. Makna melihat lawannya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Takkanlah Allah Ta'ala itu buta. Itu sifat mustahil. Mustahil, tak logik kita katakan Allah Ta'ala itu buta. Kalau Allah Ta'ala itu buta,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala itu Tuhan yang mentadbir alam. Kalau buta, maksudnya kalau kita buta tak nampak, bukan bahasa alam dekat rumah kita, dalam rumah kita. Kalau kita buta ataupun kalau kita rabun, sudah pasti tak nampak. Itu sifat manusia. Sifat Allah tu mentadbir al-alamin, banyak alam. Mentadbir al-alamin, banyak alam. Hanya wajib melihat selama-lamanya. Hanya Allah Ta'ala itu melihat selama-lamanya. Mesti Allah Ta'ala itu melihat. Ada pun dalil melihat Allah Ta'ala. Ada pun dalil melihat Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, Allah khabar aku melihat. Innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hamba-Nya. Allah Ta'ala melihat dengan makhluk, artinya hamba-Nya makhluk, bukan manusia saja. Semua makhluk. Diumpamakan ahli-ahli ilmu usul, Allah Ta'ala itu melihat seekor semut yang hitam di atas batu hitam di dalam gelap gelita, maka jelas bagi Allah Ta'ala melihatnya. Kita ni di belakang kita pun tak lihat. Kita tak pernah melihat belakang kita melainkan dalam cermin. Itu dia. Kita tidak melihat tengkuk kita melainkan dalam cermin. Allah Ta'ala melihat semua sekali di dalam sifat makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dan juga makhluk yang Allah Ta'ala tidak ciptakan. Itu dia ada bagi dalil innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat. Basirun itu maha melihat bil ibad, dengan hamba-hambanya. Lepas itu firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala di dalam ayat yang lain pula. Di dalam ayat lain pula. Maknanya apa nama ni? Wallahu basirum bima ta'malun. Suratul Hujurat ayat 18. Wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala itu melihat. Allah Ta'ala itu maha melihat bima ta'malun, apa yang dibuat oleh kamu. Jadi hadirin-hadirat yang dimuliakan, kita ni bicara berkenaan dengan sifat basar. Bila sifat basar kita nak nisbahkan kepada manusia, melihat dengan sebab. Kita melihat hari siang, kita melihat hari malam, kita melihat matahari, kita melihat bulan, kita melihat pokok kayu, kita melihat kereta, kita melihat apa jua jenis makhluk yang dapat kita lihat dengan mata kasar kita, dengan mata kita. Jadi melihat dengan mata kasar kita ni, iaitulah kita melihat dengan alat. Alat tu namanya ainun. Alat melihat tu nama ainun. Binatang-binatang apa semua sekali dia panggil mata. Kalau mata ular tu lebih jelas. Kalau mata ular tu menengok mangsa-mangsa dia. Begitu juga buaya lebih jelas. Begitu juga harimau. Itu dinisbahkan hayawan. Kita melihat dengan dua biji mata kita ni. Allah Ta'ala campakkan juga melihat dengan satu lagi mata. Kita ni ada dua mata. Dua mata ni depan kita ni lah. Duduknya di kepala. Duduk di kepala, di bawah dagu. Di bawah dagu pula. Di bawah dahi. Di bawah dahi ada bulu mata, ada kelopak mata, ada bulu kening. Sebelah menyebelah, di tengah itu hidung. Allah Ta'ala ciptakan. Allah Ta'ala ciptakan dahi, bulu kening, kelopak mata, bulu mata, lepas itu ada hidung tengah. Masya Allah. Mata ini
tak boleh nengok ke sini. Mata ini tak boleh nengok ke sini. Dia line dia masing-masing. Kalau kita tutup mata sebelah ni, maka kurang penglihatan kita. Kalau kita kurang penglihatan kita belah kiri. Kalau kita tutup mata belah kanan, kurang penglihatan kita belah kiri. Kalau belah kiri, belah kanan. Kalau Allah Ta'ala tutup kedua-dua, gelap gugu. Ataupun buta. Ataupun buta. Kadang-kadang mata celik tapi buta. Masya Allah. Allah menciptakan. Dan mata kita ni pula tidak ada spare part. Mata kita ni tidak ada spare part. Sebab itulah kita jaga mata kita. Mohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kesihatan yang baik bagi mata kita. Kesihatan yang baik bagi mata kita. Jadi oleh kerana itu nak khabarkan, Allah tidak melihat dengan mata ataupun alat. Di dalam kitab Lunah Pengetahuan, di dalam kitab Lunah Pengetahuan, basar melihat Allah Ta'ala dengan tiada mata akan sekalian yang maujud, sekalian yang ada, sama ada berwarna atau tiada. Jadi kita melihat ni berwarna ataupun cahaya. Kita melihat ni apa yang kita nampak di depan kita. Kita melihat ni terang. Dalam gelap kita tak nampak, kita nampak gelap saja. Kalau tuan-tuan pejam mata. Pejam mata terus gelap. Saya kalau tuan-tuan tak buka kamera tak nampak tuan-tuan. Tuan-tuan tak nampak kalau tuan-tuan tidak buka kamera. Sebab malu. Jadi buka kamera tu maknanya barulah saya nampak. Maksudnya suruh buka kamera. Ilmu mantik. Itu dia. Maknanya sifat kita melihat dengan mata, pejam mata, terus tak nampak. Maha suci Allah. Maha tinggi kekuasaan Allah. Dua butir mata kita ni yang tidak ada spare part walaupun di Thailand sekalipun. Ciplak-ciplak di banyak Thailand. Tapi mata ni tak boleh. Berharga. Bayangkanlah tuan-tuan, nikmat mata ni sekiranya kita tidur, bangun pagi, tak celik mata kita. Apa nak kata? Itu bayangkan dari segi ilmu tasawuf. Dalam segi ilmu tasawuf, bila kita tidur, kita bangun pagi, tiba-tiba mata kita kabur daripada penglihatan. Mata kita tak nampak. Mata kita tak nampak warna. Mata kita tak nampak orang. Mata kita tak nampak di dalam rumah kita sekalipun. Maka bagaimanakah keadaan kita? Maha kaya Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 5. Penawar Bagi Hati, muka surat 5, kitab Jawi. Dia ada bab berkenaan dengan mata ni. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia mata oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan mata. Lepas itu mata kita ni dia ada urat saraf, wire dia. Wire dia, Masya Allah. Beribu-ribu urat saraf kepada mata kita ni. Jangan main-main. Makna kebesaran, kehebatan Allah Ta'ala. Kita jangan ambil remeh perkara yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ni dan nak disebahkan Allah Ta'ala melihat tanpa mata. Allah Ta'ala menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah bangsa akhirat dan bangsa dunia. Mata kita ni untuk dunia, untuk akhirat. Fungsi dia setengah daripada faedahnya untuk akhirat, kita memandang langit, memandang matahari, memandang bulan, memandang bintang dan lainnya.
supaya berdalil dengan dia atas Allah Ta'ala. Makna nak membandingkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala, kita melihat terbatas, Allah Ta'ala melihat tidak terbatas. Bahkan Allah Ta'ala dapat melihat sesuatu yang kita sembunyikan. Lepas itu manfaat juga mata kita ni melihat, dia contoh dalam kitab ni, melihat untuk menuntut ilmu. Kita menengok kitab. Kita menengok kitab ni terang mata tuan-tuan sekalian. Lebih-lebih lagi kitab jawi. Kitab jawi lama-lama ni terang mata. Contohnya macam ni. Terang mata. Dia ada pepetok. Sebab itu saya suka baca kitab jawi. Kitab jawi lama ni. Kita melihat keunikan kitab tu. Makna kitab tu berpetok. Ada dalam petok kotak. Kitab-kitab lama semua gini. Apa artinya? Apa artinya? Nombor satu, dia berpetok tu, dia nak mengasingkan kitab yang dalam petok jika ada yang luar petok. Luar petok tu ada pula dua kategori, kitab lain ataupun maksud hak dalam petok. Tu dia. Dia bukan saja-saja. Kitab lain ataupun maksud hak dalam petok. Kitab lain betul. Ataupun maksud di dalam petok. Contoh kitab Iqna' bahasa Arab tu. Kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab tu di tepi dia kitab lain. Manhajut Tullab, cerita lain. Di dalam petok Fathul Wahab. Kadang-kadang petok ni kecil-kecil je. Petok tu kecil, di luar itu besar. Bukan saja-saja kita menengok. Nikmat mata yang kita tengok. Suka sangat kita membaca kitab jawi. Saya minta maaf cakapnya, baca buku Rumi ni saya tak minat. Saya tak minat langsung membaca buku-buku Rumi ni. Kalau baca untuk pengetahuan, saya minatlah. Buku-buku apa begitu-begini untuk pengetahuan. Tetapi untuk mengajar, saya tak pernah membaca kitab Rumi. Tak pernah baca kitab Rumi, melainkan kita kuliah di masjid di surau tu, kitab yang alhamdulillah kita mengaji daripada guru kita. Lepas itu disampaikan mengajar pula kepada anak murid kita. Begitu juga yang kedua, kitab ni berpetak. Kadang-kadang di luarnya kosong. Di luarnya kosong. Maka hak dalam petok tu cerita kitab tu. Dalam petok tu cerita. Dipanggil nafsul kitab. Makna isi kitab. Lepas tu dalam luar petok tu kosong. Artinya tempat murid-murid untuk dhabit apa yang dihuraikan oleh guru. Itu dia manfaatnya. Dia manfaatnya kita catat ataupun dhabit. Kalau orang mengaji dipanggil dhabit. Dhabit ni maksudnya kita tulis. Jadi kita diberi Allah Ta'ala mata ni, nikmat mata ni, kita menengok kitab. Lepas itu kita menengok kitab. Lepas itu kita lebih-lebih lagi menengok Al-Quran, membaca Al-Quran, dicerahkan mata kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya kita melazimkan membaca Quran pagi, petang, siang, malam, membaca Quran. Lepas itu kita membaca kitab seumpama, kitab-kitab jawi ataupun kitab-kitab Arab, maka insya-Allah pemikiran kita tajam. Pemikiran kita tajam insya-Allah. Sekiranya kita menggunakan nikmat mata itu untuk kepentingan ilmu, iaitu untuk kepentingan akhirat. Satu lagi, kita memandang mata kita ni
untuk tujuan meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Contohnya, kita menengok pokok kayu apabila ditiupkan oleh angin. Kita memandang. Pokok kayu itu tidak bergoncang, tidak bergerak, melainkan ditiupkan oleh angin. Angin itu siapa punya? Pokok tu siapa punya? Menghidupkan pokok tu siapa? Mengarahkan angin supaya bertiup tu siapa? Bila kita fikir itu, saya kabarkan tadi, mata dua hak zahir, maka ada lagi mata satu. Mata satu. Mana mata satu? J. Mata hati. Mata hati kita ni. Kalau sekiranya tak nampak dengan mata ini yang diciptakan oleh Allah, tak nampak dengan mata kita ni untuk melihat, pandanglah dengan mata hati. Kalau bolehnya, kehendaknya, kepentingannya, maka kita pandang dua biji mata kita ke sesuatu ciptaan Allah, maka pandanglah mata hati, lepas tu pandanglah dengan otak kita. Otak kita, maka otak ni berakal. Pandang dengan mata ini, pandang dengan mata hati, jalankan otak kita, lepas itu akal. Akal kita memikirkan. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluk. Kepada makhluk. Contohnya tupai. Tupai tu ada mata juga. Kalau sekiranya kita pergi ke kebun, kalau kita pergi-pergi saja je nak menengok buah-buah kita, kebun kita, maka kita menengok saja, tupai tu menganjing kita. Dia nampak tuan kebun ni dia kata, tak ada benda-benda. Dia nampak. Tetapi tupai ni bijak juga. Tetapi dengan mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, apabila kita ke kebun pukul 7 pagi, lepas subuh tu pukul 7 pagi, musim-musim buah, kita pun bawa senapang. Bila bawa senapang, dia nampak aja senapang cokir di belakang, maka tupai tu bertempiaran lari. Sebab apa? Mata Allah Ta'ala kurniakan dia itu tajam matanya. Tajam matanya. Tajam matanya. Jadi, kita ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala dua mata ni, bangsa akhirat, bangsa dunia. Nak kabarkan, bila cerita bab mata ni, nak kabarkan bahawa Allah Ta'ala tidak perlu kepada demikian itu. Perkara yang demikian itu Allah jadikan kepada makhluk. Maknanya Allah Ta'ala jadikan kepada makhluk, mustahil Allah itu nak menumpak apa yang dijadikan kepada makhluk. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala melihat tanpa mata, melihat tanpa hati, melihat segala makhluk. Melihat segala makhluk di dalam kitab Faridah pula. Di dalam kitab Faridah, kita ni kena baca banyak bahan bacaannya. Jadi bahan bacaan di dalam kitab Faridah, dia khabar basar artinya melihat. Melihat maknanya Allah Ta'ala itu melihat itu pada zat Allah yang terbuka oleh tiap-tiap maujud dan segala zat. Warna, suara. Itu dia. Yang dikatakan inkishaf. Makna terbuka dengan ilmu Allah Ta'ala. Dengan sifat basar itu, terbuka seluas-luasnya dengan sifat ilmu. Dengan sifat ilmu, Allah Ta'ala itu dengan hakikatnya
apa jua yang terlindung daripada makhluk Allah Ta'ala jelas tidak ada lindung sesuatu. Dan inkishaf, maknanya kasyaf, terbukanya Allah Ta'ala itu bahkan yang Allah Ta'ala tak ciptakan lagi jelas kepada Allah. Muka surat 10. Muka surat 10 Faridah Jawi tu. Lepas itu di dalam kitab Syarah Usulul Tahqiq. Syarah Usulul Tahqiq. Basar artinya melihat adalah melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata kepala. Adapun makna basrullah itu sifatun yang kashifu bihil mawjudat, artinya sifat yang terbuka dengan dia. Basar itu segala yang ada, sama ada yang mawjud, sama ada yang mawjud itu berupa atau tidak berupa, yang ada itu jauh atau hampir, maka dilihat Allah Ta'ala juga. Masya Allah. Itu dalam Syarah Usul Tahqiq, muka surat 10. Kelah kita. Maknanya, nak kabarkan, di dalam hati pun, dalam hati kita berdetik tu, Allah Ta'ala dapat melihat. Allah Ta'ala dapat melihat walaupun terdetik dalam hati kita apa-apa jua. Apa-apa jua. Perbuatan hati. Faham perbuatan hati? Kita ni ada perbuatan zahir, ada perbuatan hati, batin. Perbuatan hati kita ni, akal fikiran kita ni memikir. Nak buat guana dalam hati. Sebab itu Allah kata, Wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah itu basirun, maha melihat, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan zahir dan batin. Jadi kalau kita belajar sifat 20 ni, sifat basar ini, Allah itu melihat hal ehwal kita sama ada zahir dengan batin, maka kita ni jadi baik. Maka kita jadi baik. Sebab apa kita jadi baik? Sebab apa? Bila kita beriman ataupun percaya kepada sifat basar mutlak sifat Allah Ta'ala, manusia ni akan jadi baik. Sebab apa? Kita sentiasa diperhatikan. Macam mana? Kita sentiasa diperhatikan. Kita sentiasa diperhatikan. Kalau kita di highway tu, nampak aja orang yang sebelah jalan tu bagi lampu kita, maka warak dong selalu kita. Maknanya 20 km sejam. Kereta Innova 20 km sejam. Poleh pun pelik. Poleh pelik. Kenapalah dia ni warak dong sangat. Perlahan aja. Lepas tu poleh tu teropong kamera tu nak khabar ke orang tua ni nampaknya muda. Rupanya dia menunjuk warak sebab dia tahu polis ada di bawah jambatan. Lepas aja polis itu, maka 260 selalu. Itu dia. Ni sebabkan. Jadi kita ni makhluk ni tak boleh membuat tak senonoh. Sebabnya kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kita mencuri tak boleh, kita buat maksiat tak boleh, kita buat hasad dengki tak boleh. Hasad dengki walaupun dalam hati itu Allah tahu, Allah melihat. Sebab itu kita jadi baik kalau sekiranya kita belajar sifat 20 ini. Tak beranilah kita nak membuat maksiat. Tak beranilah kita nak itu, kita nak ini.
Kerana wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu maha melihat dengan apa ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Itu dia bendanya. Dengan membuat apa yang kita buat, maka Allah melihat. Artinya jangan buat benda yang tak senonoh. Boleh faham? Sifat mustahil bagi Allah. Jadi Allah itu wajib bersifat dengan basar. Allah itu melihat. Tetapi Allah itu melihat tidak seperti makhluk. Inkishaf segala-galanya. Manakala makhluk terbatas. Tuan-tuan ni faham tak? Sebut-sebut istilah-istilah inkishaf apa gini-gini, faham tak? Faham? Ya? Apa dia? Malam ni dengar ni Ustaz. Malam ni baru dengar. Baru ni dengar. Maknanya ilmu baru. Ilmu baru. Kalau maknanya kita mendengar malam ni, ilmu baru bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, kita dapat ilmu baru. Kita menggunakan pendengaran kita, dapat ilmu baru, maka kita semat di dalam hati kita. Simpan di Facebook. Simpan di Facebook ilmu baru yang kita dapat, ilmu baru, Masya Allah. Tu. Jadi saya nak tanya, berapakah kitab yang saya sebutkan sebentar tadi? Nak menengok ingatan kita. 2. Sebutkan nama kitab-kitab yang saya sebutkan secara tak langsung. Kitab apa? Kitab Faridah. Usulul Tahqiq. Kitab Faridah. Usulul Usulul Tahqiq. Tahqiq. Penawar bagi Kitab hati. Fathul Wahab. Bagi hati. Ya. Betul tahqiq. Penawar bagi hati. Lagi. Lunas pengetahuan. Lunas pengetahuan. Lagi. 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 Usul tahqiq. Usulul Tahqiq. Usulul Tahqiq disebut Sudah dah tadi. Dah sebut. disebut. Tak syarah. Fatwa. Dikena. Kalau tak kitab Iqna. Tutup selalu mic. Tutup mic. Kalau dah menjawab, tutup. Kitab Lunas Pengetahuan, Penawar Bagi Hati, Fathul Wahab, Iqna, Faridah, Syarah Usul Tahqiq. 1. Maknanya tuan-tuan, saudara-saudari, ingatan yang kuat. Tidak tidur. Ingatan yang kuat. Saya sebut tadi inkishaf. Benda. Kasyaf. Kasyaf benda. Terbuka. Tengok dengan hati. Terbuka. Kasyaf ke Melihat dengan maknanya hati. Mata. melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Inkishaf. Terbuka. Terbuka macam mana? Tak ada apa dapat menghalang. Nampak segala-galanya. Walaupun tanpa cahaya ke, tanpa apa, tanpa bersyarat. Ya. Tepat. Inkishaf dipanggil. Makna kita tu sekadar kasyaf. Allah Ta'ala inkishaf. Kasyaf tu dia nampak benda-benda yang Allah nampakkan dia. Kalau Allah tutup dia, tak nampak. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi tu kasyaf. Imam Nawawi tu kalau masuk masjid, dia tu tunduk. Imam Nawawi tu tunduk. Allah Ta'ala kurniakan kasyaf kepada dia
kalau dia pandang orang yang sedang sembahyang, dia akan pandang kambing, akan pandang kaldai, akan pandang lembu, akan pandang kibat. Sebab apa? Sebab yang sembahyang itu teringat ke kaldai, tak masuk kandang. Oh itu. Allah Ta'ala buka sikit je. Itu dipanggil kasyaf. Allah Ta'ala ni inkishaf yang tidak perlu bersyarat kepada penglihatan. Penglihatan. Seterusnya, uji ilmu juga. Ingat ke tak ingat? Kitab Jawi ni macam mana kaya ceritanya? Keistimewaan kitab Jawi. Berpetak. Berpetak. Lagi? Menerangkan hati. Mencerahkan mata. Mencerahkan mata. Lagi? Menerangkan hati. Lagi? Kemungkinan 2 dalam 1. Ada kitab dalam kitab. Ada kitab dalam kitab. Allahu Akbar. Itulah keistimewaannya. Apa dia luar, apa dia dalam? Istilah dia. Apa luar, apa dalam? Temenung belaka. Dalam adalah isi, luar adalah rujukan. Oh. Lain? Terkadang yang di luar menerangkan yang dalam kotak. Ya. Kadang-kadang di luar lain, di dalam lain. Ya, itu dia. Keistimewaan kitab, keistimewaan kitab Jawi kalau kita mengamati sungguh-sungguh. Masya Allah, ulama-ulama dulu memberi apa nama ni, pengertian di dalam karangan-karangan mereka itu. Di dalam karangan-karangan begitu. Jadi saya tak sebut tadi. Apakah contoh? Saya tak sebut. Nak tengok tuan-tuan. Apakah contoh kitab di dalam petak lain, di luar petak lain? Contoh yang tuan-tuan tahu. Tak sebut tadi. Contoh dia. Di dalam lain, kita apa? Kasbu Ummah. Di tepinya pun. Apa dia? Aqidatun Najin. Aqidatun Najin. Aqidatun Najin tak ada di luar. Di dalam saja. Tarumi. Jawi Aqidatun Najin tak ada. Di dalam saja. Kitab Furu'ul Masail. Kitab Furu'ul Masail. Sebab apa Furu'ul Masail? Di tepinya Kasbu Ummah. Kashful Ghummah di tepinya, di dalamnya Furu'ul Masail. Itu contohnya. Kitab Furu'ul Masail ni, Masya Allah, 2 kali Quran tu. Kitab yang saya ada ya. Kitab yang saya tu 2 kali Quran. Kitab sekarang ni nipis dah. Siapa ada Furu'ul Masail? Hafizo ada, Hafizo. Zul ada, Zul. Ada. Tunjuk sikit kitab Furu'ul Masail. Saya malas mengambil dalam almari. Kitab Furu'ul Masail. Di dalam lain, di luar lain. Di dalam Furu', di luar Kashful Ghummah. Tu di Furu'ul Masail. Tunjuk ke penonton sekalian. Tu dia. Oh, 2 jilid. 2 jilid nipis sangat. Nipis sangat cetakan baru. Yang saya tebal ni. Yang saya tunjuklah sikit.
Oh, dua Quran. Di ni di dalam dia puruk, di luar dia kasful ghammah, kitab kisah-kisah, kitab kisah-kisah mati. Itulah keistimewaan di dalam kitab Jawi. Apakah faedah mata itu di dalam ilmu tasawuf? Saya baca tadi. Dinisbahkan kita bincang melihat basar. Apakah faedah melihat ataupun faedah mata itu? Saya sebut tadi dua. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Muka surat 5. Dia khabar benda. Mata kita untuk dunia dan akhirat. Mata tu bangsa faedahnya dunia akhirat. Maknanya mengarah kepada dunia masa kita hidup ni, mengarah kepada akhirat, makna kita memandang mata itu untuk akhirat, contohnya untuk ilmu dan sebagainya. Jadi kita nampak melalui contoh-contoh itu bermaksud maha tinggi Allah, maha besar Allah, maha hebat Allah. Kita ni maha kerdil. Kita boleh melihat dengan alat yang kecil yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu mata. Manakala Allah yang mencipta mata itu, Allah tidak melihat menggunakan mata sama sekali. Kalau Allah melihat menggunakan mata yang dicipta, menggunakan mata yang dibuat oleh Allah, maksudnya Allah itu menerima sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah selama-lama menerima sifat kekurangan. Bahkan Allah itu mustahil menerima sifat seperti makhluk. Basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Wajib Allah Ta'ala itu melihat. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah itu maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Tu usah samsih lah. Tu usah lindunglah segala kejahatan kita. Tu usah lindunglah segala yang kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengan terang melihatnya, walaupun manusia tidak melihat apabila tidak di depan matanya. Itu dia. Jadi dinisbahkan kepada ilmu tasawuf, Allah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka hendaklah kamu menyembah Allah itu betul-betul seperti kamu melihat Allah. Tetapi kamu tak melihat Allah. Yakin, percayalah bahawa Allah itu melihat kamu. Jadi oleh kerana itu, dinisbahkan kepada contoh yang terhampir dengan kita semayang. Apa-apa juga jenis semayang. Semayang kita tak ingat kepada Allah. Tak malukah kita Allah melihat apa yang kita kerjakan? Allah melihat apa yang di dalam hati kita. Tak malu ke kita? Tak malu ke kita semayang tak buat, qada tak buat? Tak malukah kita tak baca Quran, Allah tengok?
Tak malukah kita tidak berzikir kepada Allah? Tak malukah kita membuat perkara-perkara yang tak senonoh? Tak malukah kita tak sembahyang subuh? Sedangkan kita ni baru mati. Baru mati, patutnya bersyukurlah kepada Allah. Aku dihidupkan semula. Salah jaga. Tetapi kita nak mati rupanya. Ramai manusia ni nak mati. Kita tidur pukul 10, pukul 11, nak mati je lah sebenarnya. Kita nak mati, lepas tu kita dimatikan. Tetapi bernafas. Tiba-tiba mati. Allah Ta'ala bagi peluang kita hidup untuk sembahyang subuh. Rupanya kita nak mati juga. Jadi oleh kerana itu jangan takutkan mati, kerana kita tiap-tiap malam mati. Kadang-kadang mendengar kuliah pun mati. Tak buka kamera ni, boleh jadi mati di meja. Mengantuk, terlena. Masya Allah. Saya nak kabarkan, maknanya kita tidak terupa kepada akal kita, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan Allah tu, jadi kita nampak, kita jadi baik, kita jadi PA tu baik, kita jadi nak beramal, kita jadi nak dekat dengan Allah Ta'ala, kita jadi nak buat kebaikan, buat kebajikan, kerana kita meyakini Allah itu melihat kepada apa yang kita kerjakan. Jadi kalau ada sifat, kita sifatkan Allah Ta'ala sifat basar, inkisyaf, maka kitanya basar juga. Tetapi basar kita yang mahdud, iaitu yang terbatas. Melihat kita ni terbatas. Jadi kalau kita amati nak buat satu-satu benda, Masya Allah, Allah tak tengok ke kita. Nak makan Rasulullah, Allah tengok kita. Nak ngumpat, Allah tengok kita. Nak mengata, Allah tengok kita. Ambil selipar orang di masjid, Allah tengok kita. Ambil durian orang, Allah tengok kita. Ambil buah sawit orang, Allah tengok kita. Jadi maknanya tidak ada lindung bagi Allah. Adakah kita tak takut kepada Allah? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Buatlah apa yang diperintah oleh Allah. Bertaubatlah ketika kita terlanjur membuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan mata yang kita pandang, tengoklah sekali-sekala dengan mata hati kita. Biar mata hati kita ni cerah. Nak cerahkan mata hati kita ni, banyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah, dan hutang-hutang kita dengan Allah itu. Contohnya sembahyang, maka qadalah secepat mungkin. Kita tak tahu masa-masa bila kita mati. Lepas tu topaklah pula dengan sembahyang sunat. Topaklah pula dengan zikir-zikir, tasbih, selawat apa jua, membesarkan Allah Ta'ala. Kita topakkanlah pula dengan kebajikan kita. Apa yang boleh kita memberi manfaat kepada orang lain. Itu kita tengok. Kita tengok dengan mata hati. Hari ini, tak payah jawab. Nak tanya. Hari ini, tak payah jawab. Apakah kita memberi manfaat kepada orang lain? Fikir-fikirkanlah dengan mata hati. Sejenak memikir. Pandang dengan mata hati. Basar dengan mata hati. Basar ni maksudnya mata zahir ni. Tapi mata hati kita tengok. Apakah
pada hari ini, pada pagi tadi, pada tengah hari tadi, pada petang tadi, pada malam ini, apakah yang kita katakan ataupun yang kita sebut memberi manfaat kepada orang lain, tidak manfaat kepada kita. Pandang dengan mata hati kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dekat dia nak tidur, dia memandang kehebatan kebesaran Allah, dia bilang, apa yang aku buat derhaka kepada Allah pada hari ini? Kita ni jauh lah. Sebabnya sebabnya kita rasa tak bersalah. Sebab itu kurang bertaubat. Rasulullah 100 kali bertaubat sehari semalam. Riwayat ada yang mengatakan 80 kali. Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bertaubat? Rasulullah adalah maksum, tidak melakukan dosa ke hadrat Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, aku bukan bertaubat kepada Allah kerana dosa. Aku bertaubat kepada Allah kerana nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala itu. Makna Allah Ta'ala itu jamilun, cantik, baik, apa gitu gini. Maka Allah tak terima bagi orang yang kotor macam kita ni. Rasulullah bersih. Itu dia. Itu soalan saya tu. Fikirkanlah. Dua mata ni kita pandang. Lepas tu satu mata hati. Apakah kebajikan, kebaikan pada hari ini kita beri kepada manfaat orang lain. Kepada manfaat orang lain. Jadi, kita tengok, kita pandang, kalau sekiranya tak ada memberi manfaat kepada orang lain, bermakna hati kita itu bermakna hati kita itu keras macam pinang kosi. Keras macam pinang kosi. Apa nama ni? Maka kita pandang, mata hati, otak kita memikir, benda yang aku memberi manfaat kepada orang lain. Kita ni manfaat kepada kita. Contoh, saya minum air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat kepada saya. InsyaAllah hilang dahaga jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Adakah saya memberi manfaat air kepada tuan-tuan? Sekadar tunjuklah bekas air saya. Mak bukan main besar. Anda tunjuk je lah. Tuan-tuan tak boleh minum air saya ni. Tak boleh minum air saya. Jadinya nak kabarkan, itulah contohnya. Manfaat ke kita je. Ke ada yang bermanfaat kepada orang lain. Kita pandang dengan mata hati kepada orang lain. Saya nak tanya, manfaat kepada orang lain pada hari ini, adakah manfaatnya? Contoh, seorang, dua orang boleh jawab. Ada. Tuan-tuan tak pandang je. Ada. Link pengajian online ni. Link pengajian online ni. Manfaat untuk orang lain. Tak dengar? Link untuk pengajian malam ni. Manfaat kepada orang lain. Saudara kita mencipta link pada malam ini. Menyediakan Google Meet pada malam ini dan malam sebelum ini dan insya-Allah malam selepas ini. Menyediakan link. Itu manfaat kepada orang lain. Maknanya saudara Zul dengan Hafiz contohnya bergila-gila, dia menyediakan link kepada kita mengaji ni. Dia
satu seorang je dia membuat link, tetapi kita 99 orang yang diberi manfaat kepada kita. Contoh lain, ada lagi. Contoh lain. Ada banyak contohnya. Tuan Guru menyampaikan ilmu yang benar pada malam ini untuk manfaat 99 orang. Maksudnya saya, bukan yang saya, yang tuan-tuan tu. Yang tuan-tuan. Memviralkan kelas Ustaz pada grup-grup lain. Viral apa nama iklan kita tu kepada grup-grup lain, manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain. Lagi? Doa masa semain Jumaat. Apa dia? Hamba Allah yang menyedekahkan kitab yang kita dalam pengajian ni Ustaz. Ya. Yang hadiahkan kitab. Hadiahkan kitab, dia manfaat kepada orang lain. Jadi dia hadiah kitab tu lama dah. Yang hari ni. Bagi pisang kat masjid Ustaz. Ya? Bagi pisang kat masjid Jumaat tadi. Bagi pisang kat masjid, manfaat kepada orang lain. Ada satu live. Tuan-tuan tak ingat? Tak ingat? Saya nak dengar jawapan itu. Sedekah kat masjid Jumaat. Apa dia? Sedekah kat masjid semalam Jumaat tadi. Sedekah ke masjid semalam Jumaat tadi. Manfaat kepada orang lain. Betul lah tu. Tuan-tuan lupa kepada ketua keluarga. Kepada ketua keluarga, dia manfaatkan kepada orang lain, iaitu tanggungan dia. Dia beri makan bini dia, diberi makan anak dia, diberi makan cucu dia. Itu hampir dengan kita. Bermakna kita ni ada manfaat kepada orang lain tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Lebih luas lagi, manfaat kepada orang asing yang keluar daripada keluarga kita. Jadi tuan-tuan, apabila kita belajar sifat basar ini, bermakna kita menengok memanfaatkan Allah Ta'ala itu memberi mata kita boleh melihat, tengok benda-benda seperti yang kita sebutkan tadi. Dan Allah Ta'ala itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung manfaat Allah bagi kita, tak terhitung. Kita pandang ataupun tak pandang. Manfaat Allah Ta'ala bagi ke kita, Allah Ta'ala bagi ke kita manfaat, tetapi kita sebaliknya kita duka cita dengan nikmat yang Allah tarik sikit kepada kita. Contohnya, kita nikmat gigi, Allah Ta'ala tarik sakit gigi. Sakit gigi tu pula bukan motor. Sikit je sakitnya, tapi Allah Ta'ala tak bagi kita demam, tak bagi kita sakit tak boleh bangun. Jadi oleh kerana itu, kita belajar sifat basar ini, hendaknya kita melihat kebesaran Allah Ta'ala itu dari sudut kita melihat kepada apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada sifat-sifat yang setanding ataupun yang setara dengan makhluk. Jadi akhirnya sifat basar itu, basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta, wajib Allah Ta'ala itu melihat. Dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala itu yang maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Itu matan dia. Sekali lagi saya ulang, basar artinya melihat. Allah Ta'ala itu lawannya buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Wajib Allah Ta'ala itu melihat. Dalilnya baharu alam. Firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Bermula Allah Ta'ala itu maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Insya-Allah diberi taufik dan hidayah kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon daripada Allah keberkatan kita menghadiri mengikuti pengajian malam ini. Mohon daripada Allah Taala agar dikurniakan cahaya ilmu, dapat kita mengamati, dapat kita menghayati salah satu daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, iaitu sifat basar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tak dengar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz tak dengar suara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Ustaz.